insya-Allah kita mulakan tazkirah pada petang ni dengan kita sama-sama membaca Al-Quran. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil izam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang dihormati, yang semuliakan Al-Fadil Tuan-tuan Imam, seterusnya yang semuliakan Al-Fadil Tuan-tuan Bilal, Tuan Siak, jawatan kuasa masjid negeri, seluruhnya sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat rahmat taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Taala kerana dengan izin Allah Taala kita dapat bersama sekali lagi pada bulan ini sebelum kita menyambut Ramadan. Jadi kita mengisi sedikit masa kita dengan santapan rohani untuk kita terus membahaskan perkara-perkara yang terdapat dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, peringatan pada kelakuan orang yang mati dan juga urusan akhirat. Kita berada di muka surat 63 dalam bab ma jaa anna ruh iza qubida tabi'ul basar. Bab pada menyatakan barang yang datang sesungguhnya ruh itu apabila dicabut akan ruh maka mengikut akannya oleh basar, penglihatan mata. Diterima daripada Ibnu Majah daripada Ummu Salamah qalat, berkata ia, dakhala Rasulullah SAW ala Abi Salamah. Satu hari Nabi SAW masuk bertemu dengan Abu Salamah ataupun Abi Salamah. Waqad syaqa basarahu, sungguh matanya telah pun terbuka disebabkan dia dalam keadaan sakaratul maut, nak meninggal dunia, jadi matanya terbuka. Waqad syaqa basarahu fa'aghmadahu, lalu Nabi SAW pun menutup akan matanya. Lalu Nabi pun menutup akan matanya. Summa qala, kemudian Nabi pun bersabda, inna ruh iza qubida tabi'ul basar, sesungguhnya ruh itu apabila ditarik akan ruh maka mengikut akannya oleh mata. Akhrajahu Muslim. Jadi ini juga dikeluarkan oleh Muslim. Tuan-tuan, ini nak cerita pada kita tentang suasana. Dia bukan saja nazak dah, maknanya ruh dah diangkat, dah ditarik oleh malaikat maut. Jadi ruh tu akan melihat ke mata itu akan melihat kepada ruh. Mata itu akan melihat pada ruh, ke mana ruh itu dicabut ataupun dikeluarkan daripada batang tubuh seseorang anak Adam tadi, tuan-tuan. Itu sebabnya Nabi masuk ke tempat Abu Salamah yang masa itu dia telah pun, nyawa yang telah pun dicabut dalam keadaan matanya terbuka. Oleh itu sunat kepada kita itu kita menutuplah mata dia, jangan biarkan terbuka macam tu kan. Takut nanti ialah orang nanti nak ziarah, nak tengok dan sebagainya.
Jadi bila tengok mata terbuka, terbuntang macam tu, sudah tentu akan timbul kerisauan lah, ketakutan kepada orang yang ziarah. Macam tu. Baik. Kemudian diriwayatkan daripada Imam Muslim, ruya Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallam qala Rasulullah sallam alam taraw al-insan idza mata syakhasa basarahu qalu bala qala fazalika hina yatba'u basarahu an nafsahu kama qala Rasulullah sallam. Diterima pula daripada Muslim, daripada Imam Muslim, daripada Abu Hurairah, di mana Nabi Muhammad SAW telah bersabda, alam yarau, alam tarau insan, adakah engkau tidak melihat kepada manusia, iza mata, apabila dia mati, syakhasa basarahu, nescaya mengangkat oleh pandangan mata dia. Qalu, lalu mereka berkata, bala ya. Qala, berkata ya, fazalika hina yatba'u basarahu nafsahu, demikian itu apabila mengikut dia oleh pandangan mata tadi akan roh. Roh yang keluar yang daripada batang tubuh, yang biasanya roh akan keluar di bahagian kepala lah, bahagian atas. Biasa roh tak keluar bahagian tepi, bahagian bawah dan sebagainya, tapi roh bahagian atas kepala, dan mata sudah tentu akan melihat ke atas. Ke mana roh itu dicabut, ditali oleh malaikat maut, tuan-tuan. Masya-Allah. Baik, itu satu bab. Dan dalam bab ini tak banyak pun pembahasan berkenaan perkara inilah. Kemudian kita masuk dalam bab yang kedua, bab majaa fi tazurul amwat fi kuburihim wa istihsanu kafi bizalika. Bab pada menyatakan barang yang datang pada menyatakan tentang ziarah orang yang mati dalam kubur mereka dan berbuat baik terhadap kapan-kapan mereka. Kapan-kapan mereka. Diriwayatkan daripada Muslim, Al-Muslim an Jabir an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterima daripada Imam Muslim, daripada Jabir, daripada Abdullah, daripada Nabi sallam, qala, berkata ya, iza kafana ahadukum ahahu falyastahsin kafnahu ini istata'a, apabila mengkapan oleh salah seorang kamu akan saudaranya, iza kafana ahadukum ahahu falyahsin, maka naklah dia berbuat baik. Bila kapan salah seorang kamu kepada saudaranya yang telah pun meninggal dunia, maka naklah memperbaguskan akan kapan dia. Ini istata'a, apabila dia mampu melakukan demikian. Jadi apabila saudara kita mati, sama ada lelaki atau perempuan, lelaki biasanya juru lelaki lah, juru mandinya lelaki, juru kapannya lelaki. Kalau perempuan, juru mandinya perempuan. Dan yang menguruskan, mengikatkan kapan dan sebagainya, biasanya perempuan lah. Jadi apabila kita menguruskan saudara kita yang telah meninggal dunia, maka sebaik-baiknya kita uruskan dengan cara baik lah. Kapanlah dengan cara baik. Kapan dengan cara, dengan cara kemas dan sebagainya. Kenapa? Kerana ada satu hadis yang lain dia sebut, dia kata Nabi SAW bersabda, haddatsana Muawiyah, haddatsana Zahir bin Muawiyah an Abi Zubair an Jabir, diceritakan kami oleh Muawiyah, dicerita oleh kami oleh Zahir daripada Muawiyah, daripada Abi Zubair daripada Jabir. Qala, berkatalah, qala Rasulullah SAW, ahsinu akfana mautakum, naklah kamu berbuat baik kepada kapan-kapan saudara kamu yang telah mati. Kenapa? Fa innahum yatabahuna, kerana mereka itu saling membanggakan, saling membanggakan diri mereka ketika diziarahi oleh saudara-saudara lain yang meninggal dunia di alam kubur. Wa yatazaruna fi kuburihim dan mereka itu sering ziarah menziarahi di alam kubur lah, kita tak nampak lah kan. Kerana masing-masing menunggu-nunggulah. Dan biasanya kalau sebut yang sebelum ni, kalau seorangnya ada salah seorang daripada anak Adam itu meninggal dunia, maka yang berada di alam ruh masing-masing pun tertanya-tanyalah kepada ruh yang baru datang. Contohnya baru meninggal ialah si Ali, maka yang telah meninggal contohnya ramai yang dah meninggal dunia.
Abu Ahmad, kan, dan sebagainya. Ramai dalam dunia. Jadi mereka itu menunggu-nunggu agar roh si Ali itu sampai. Bila roh si Ali sampai ke dalam kubur, ke alam barzakh, maka mereka pun tertanya-tanyalah kepada Ali, wahai Ali, apa yang berlaku pada ahli keluarga aku di dunia? Apa yang berlaku pada isteri aku? Apa yang berlaku pada suami aku? Apa yang berlaku pada anak-anak aku? Jadi mereka saling, orang kata, tanya menanya, kunjung berkunjung, kan? Sama macam kita hidup dalam dunia ni, kita akan saling tegur menunggu, tanya menanya, tanya khabar dan sebagainya. Begitu juga di alam roh, kan, mereka juga akan saling kunjung mengunjung di antara saling dan bertanya khabar. Oleh itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsinu akfana mautakum, perbuatlah baik oleh kamu akan orang yang mati kepada kain-kain kapan mereka. Mana bungkus dengan baik, kan, ikat dengan baik, jangan sampai terbuka, tertanggal dan sebagainya. Fa innahum yatabahawna wa yatazaruna fi kuburihim, kerana mereka itu membangga-banggakan diri mereka dengan kain-kain kapan mereka. Walaupun putih je. Kita tak faham, masing-masing ke kapan putih je. Tapi itulah kain kapan yang akan mereka banggakan. Kalau tak dibungkus, jadi macam mana dia nak tunjukkan? Apa yang dia nak tunjuk kepada saudara dia? Tak dapat apa dia nak tunjuklah. Jadi mereka saling yatazawaruna, ziarah menziarahi fi kuburihim, di dalam kubur mereka. Masya-Allah tuan-tuan. Tetapi walaupun begitu, disebut dalam dia punya nota kakinya, dinyatakan isnaduhu dhaif. Dia kata sanad kepada hadis ni adalah hadis yang dhaif. Wallahu alam. Baik, kemudian berkatalah Ibnu Mubarak, ahabba ilayya ay yakfana fi siyabihi allati kana yusalli fiha. Telah berkatalah oleh Ibnu Mubarak, sekasih-kasih kepadaku bahawa dikapankan seseorang itu pada pakaiannya. Ahabba ilayya ayyakfana fi siyabihi allati, sekasih-kasih kepadaku bahawa dikapan seseorang itu pada pakaiannya yang ia sembahyang fiha padanya. Itu yang paling kasih, sekasih-kasihku kepada kata Ibn Mubarak, pakaian yang paling cantik yang dikapan kepada orang meninggal itu ialah pakaian yang dia selalu bawa dalam solat. Apa pakaian yang paling yang biasa dibuat dalam solat? Jubah dia ke, kan, baju kut dia ke, kan, dengan tie dia ke dan sebagainya. Kalau pakai t-shirt pagoda, ya pagoda. Ada orang kadang sembahyang tak pakai t-shirt pun, dia pakai kain macam tu je. Yang penting tu aurat. Badan habis togel semua, tak pakai apa-apa. Tuan-tuan. Jadi macam mana besok? Kalau seandainya kita mati, macam mana kita nak tunjukkan besok? Di hadapan saudara kita di alam roh, kan, kerana masing-masing akan saling kunjung mengunjungi di antara satu sama lain. Wallahu alam. Baik, kemudian dalam bab yang ketiga, babul isra' bi janazati wa kalamuha, bab pada menyatakan bersegera dengan menguruskan jenazah dan perkataannya. Diterimakan daripada Bukhari, daripada Abi Sa'id Al-Khudri, kerana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul iza wudiyatil janazah wa ahtamalaha ar-rijal ala anakiha fa in kanat salihatan qalat qaddamuni wa in kana ghairu salihah qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sautaha kulli syai'in illa al-insan walau sami'aha la sa'iqa. Kama qala Rasulullah sallallahu. Diterima daripada Imam Bukhari, daripada Abi Sa'id Al-Khudri, kerana Nabi SAW dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, iza wudiyatil janazah, apabila diletakkan jenazah, kan, apabila diletakkan jenazah, wahtamalah rijal, dan ditanggung akan jenazah tadi oleh beberapa orang laki-laki, ala a'naqiha, di atas tengkuk-tengkuk mereka. Mana jenazah tu dah diangkatlah. Apabila seorang tu dah mati, kemudian dah dimandikan, lepas tu dah dikapankan, kemudian diletakkan dalam keranda, kemudian keranda tu akan dipikul.
Okey. Dia dipikul oleh kawan dia yang masih hidup, anak saudara dia masih hidup, suami dia atau isteri dan sebagainya masih hidup, kan? Dan biasa perempuan tak akad lah, biasa lelaki je kan. Macam tu. Iza udiyatil janazah, apabila diletakkan jenazah, wah tamalatha ar-rijal, kemudian ditanggung oleh jenazah tadi oleh beberapa lelaki, ala anaqiya, di atas tengkuk-tengkuk mereka. Fa in kanat salihah, maka jikalau jenazah itu jenazah yang baik, qalat, berkatalah ia, qaddamuni, percepatkanlah daku, segerakan urusan aku, segerakan. Macam tu. Wa in kanat ghairu salihah, kalau seandainya jenazah itu bukan soleh, qalat, berkatalah jenazah tadi, ya wailaha, alangkah celakanya, aina ma tazhabuna biha, ke mana nak bawa ni, tuan-tuan yang masih hidup ni, anak saudaraku, anak buahku, mana nak bawa jenazah aku ni? Kalau seandainya jenazah tu jenazah yang buruk amalan dia, ketika hidup dalam dunia, tuan-tuan, banyak buat benda yang tak elok, banyak buat dosa dan maksiat, dia kata, ya wailaha aina tazhabuna biha, wahai celakanya, ke mana nak dibawakan jenazah aku ni, diri aku ni. Yasma'u sautaha kullu syai'in, mendengarlah suaranya tadi setiap sesuatu, illal insan, kecuali manusia. Masya-Allah. Manusia tak dengar, tuan-tuan. Tak dengar. Yang dengar oleh binatang-binatang, kan, mungkin jin dan syaitan dan sebagainya, yang itu yang dengar. Kalau riwayat beritakan binatang yang dengar, yang lain itu tak dengar. Jadi yang manusia tak dengar. Illal insan lau sami'aha la sa'aka, kalau mereka itu mendengar akan suara tadi, nasaya pensat. Ada pendapat menyatakan sa'ika ni maksudnya pensan. Ada pula menyatakan mati. Sampai itu sekali, tuan. Kalau seandainya kita mendengarlah akan suara-suara pekikan, tangisan mayat tadi, yang telah meninggal dunia. Tapi Allah Ta'ala, tuan-tuan, ada hikmahnya jugalah kalau kita tak dapat dengar ni. Sebab kalau kita dapat dengar, tak tahulah macam mana, tuan-tuan. Sebab mayat tadi berkata-kata dia, bersuara dia. Kalau seandainya amalan dia baik, dia kata qaddamuni, cepatkan aku, uruskan aku cepat ni. Kalau seandainya buruk, ya wailaha, alangkah celakanya. Ni nak bawa ke mana aku ni? Nak cepat-cepat ni nak ke mana ni? Kita kalau boleh memang nak urus cepat. Macam tu, tuan-tuan. Tak ada kita nak simpan lama-lama, betul tak? Macam tu. Yang penting ahli warisnya dah ada dah. Dah ada lah waris-waris semua, dah ada dah. Dah. Semua dah balik dah. Dah tengok dah semua, dah. Okey, apa lagi? Kita pun tak ada nak nunggu-nunggu. Angkit teruslah. Kubur dah siap dah. Okey? Macam tu. Lihat lahat semua dah ada, dah siap. Okey? Jalan terus. Waqad taqaddama min hadis Anas annaha taqulu ya ahli wa ya waladi. Dan disebut dalam satu hadis daripada Anas, annaha, bahawa sesungguhnya mayat tadi berkata, ya ahli, wahai ahli keluargaku, wa ya waladi, wahai anakku. Wahai ahli keluargaku, wahai anakku, mana kau duduk kat mana ni sekarang ni? Aku ni nak dibawa pergi ni. Jadi tak sempat lagi lah nak buat pesan apa-apa, kerana nyawa telah pun ditarik oleh malaikat maut. Baik, kemudian daripada Imam Bukhari, wa an Bukhari an Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ia, asra'u bil janazah fa in taku salihatan fa khayyara taqaddamunaha ilaih wa in taku siwa zalika fasyaran tadaunahu min riqabikum. Diterima pula daripada Abu Hurairah. Yang ini terima yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala, berkata ya, qala Rasulullah sallam, asra'u bil janazah, bersegerakan oleh kamu dengan jenazah. Segerakan uruskan jenazah. Fa in taku salihatan, maka jikalau jenazah itu soleh, fa khairun, maka ianya benda yang baik, taqaddamunaha ila, yang kamu dahulukan akan dia. Wa in taku siwa zalika, kalau seandainya jenazah itu selain demikian, maknanya perbuatannya banyak yang buruk, kan, amalannya banyak yang buruk, yang celaka dan sebagainya,
fasyarrun, maka ianya kecelakaan ataupun keburukan, tadaunaha, yang kamu letakkan, an riqabikum, di atas tengkuk-tengkuk kamu. Nampak? Jadi kalau mayat tu kan amalan keburukannya banyak, maka seolah-olah kita meletakkan beban yang berat atas tengkuk kita sendiri. Kita letakkan atas tengkuk kita benda buruk, benda tak elok. Kalau seandainya amalan ni buruk, di kita biasanya kita, orang kata kalau lepas mati tu, lepas semayang tu, kita cakap apa tuan-tuan? Bagaimana kita saksikan atas mayat ini? Kan Imam cakap kan bila cakap, bagaimana kita bersaksikan atas mayat ini? Baik, insya-Allah baik. Semua kata baik. Semua kata baik. Tak ada kita kata tak baik kan? Macam tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, kesilapan dan kesalahan dan sebagainya. Kan? Tentang amalan buruk dia tu antara dia dengan Allah Ta'ala lah. Cuma nak sebut dalam hadis ini tuan-tuan, kalau seandainya amalan dia banyak yang buruk, yang tak elok, maka seolah-olahnya kita meletakkan satu bebanan yang sangat berat atas tengkuk kita sendiri. Kan? Satu benda buruk dia kata. Fa in takusi wa zalika fasyarrun tadaunahu min riqabikum, dia kata. Kalau seandainya jenazah ni banyak buat benda tak elok dalam dunia, maka ianya merupakan satu syarrun, keburukan, tadaunahu, yang kamu letakkan atasnya, kan, min an riqabikum, pada tengkuk-tengkuk kamu sendiri. Tapi kita tak nampak lah. Kita tak nampak. Kita biasanya kita uruskan macam tu je. Baik. Kemudian disebut pula, dia kata asra, maknanya asra isra bihamliha ila qabriha bi masyi'i. Dalam hadis ni terdapat yang perkataan asra'u bin janazah, bersegera oleh kamu dengan jenazah. Apakah maksud dengan asra'u ini? Maksudnya asra'u isra bihamliha ila qabriha fil masyi, bersegera dengan menanggungnya kepada kubur dalam keadaan kamu berjalan. Berjalan, dan berjalan tu macam mana? Berjalan tu macam mana? Okey, disebut dalam hadis di bawah ini, dia kata ada satu hadis riwayat daripada Uyainah bin Abdurrahman. Okey. Berkata ya, syahid tu jenazah Abdurrahman bin Samrah. Satu hari tuan-tuan, dia menyaksikan satu jenazah Abdurrahman bin Samrah. Kan? Faharaja Ziyad yamsi baina yaday sarir. Maka keluarlah seorang lelaki bernama Ziyad. Kemungkinan lelaki ini mungkin ada hubungan kekeluargaan dengan si mati ini yang bernama Rahman bin Samrah. Dan Ziyad ini yamsi baina yaday sarir, dia berjalan di samping keranda yang diusung oleh orang ramai. Yang mati itu ialah Abdurrahman bin Samrah. Baik, kemudian faja'ala rijalan min ahli Abdurrahman. Kemudian ada beberapa orang lagi daripada kalangan ahli keluarga Abdurrahman bin Samrah. Kemudian budak-budak dia, mana orang-orang suruhan dia, masing-masing duduk kat belakang daripada keranda. Wa yamshuna ala aqabiha, dan mereka itu berjalan sambil mengikuti jenazah tadi. Wa yaqulu, dan mereka berkata, Ruwaida, Ruwaida, barakallahu fikum. Ruwaida maksudnya perlahan-perlahan, dia kata. Jangan buat laju-laju jenazah ni. Ruwaida, Ruwaida, mana perlahan-lahan buat jenazah ni. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi berkat kepada kamu. Kemudian pakanu yadubuna ala hatta iza kunna bi ba'di tariq. Mereka itu bawa jenazah tadi secara perlahan. Disebabkan ada teguran tadi, ada teguran daripada orang ramai supaya jenazah Abdurrahman bin Samrah tadi jangan dibawa secara laju-laju, tapi bawalah, dia kata, Ruwaida, mana buat perlahan, dia kata. Lalu mereka tu bawalah perlahan. Hatta iza kunna bi ba'di tariq, sehinggalah mereka sampai kepada satu persimpangan jalan. Tiba-tiba mereka bertembung dengan Abu Bakrah.
Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, yang dia ni merupakan sahabat salah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Abu Bakrah masa tu dia berjalan sambil membawa bagal, seekor bagal. Maka tak kala dia melihat orang-orang membawa jenazah Abdul Rahman bin Samrah ini dalam keadaan mereka bawa tu secara perlahan-lahan, lombap dibawa jenazah tu bawa secara perlahan-lahan. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Bakrah? Dia kata, kan, dia kata ke tepi kata, khallu ke tepi. Lalu dia memukul akan orang-orang yang bawa secara perlahan tadi. Digunakan macam orang kata sultan ni, macam cambuk atau kayu lah. Dipukul orang ni, dia macam tak puas hati lah. Dengan orang yang bawa jenazah ni keadaan lombap macam tu kan. Lombap, lekor bawa je tu. Sebab apa? Ada teguran tadi. Jangan bawa jenazah ni laju-laju, dia kata. Bawa pun perlahan, dia kata. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Bakrah? Dia kata ke tepi. Wallazi karama wajahu Abi Qasim laqad ra'aina ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, demi kemuliaan wajah Abu Qasim, ataupun Abu Qasim ni gelaran kepada baginda Rasulullah SAW, sungguh dia kata aku telah melihat bersama dengan Nabi SAW, dan Nabi SAW beserta dengan para sahabat membawa satu jenazah, dan jenazah itu dibawa dalam keadaan hampir macam berlari. Kan, hampir macam berlari lah dibawa jenazah tadi. Tapi bukan berlari. Tapi dia bawa macam berlari. Fa'an basatal qaum. Lalu kan meminggillah akan orang-orang yang ramai masa tersebut, tuan-tuan. Ini nak nyatakan pada kita bahawa bila bawa jenazah itu, tak semestinya orang kata isra' ni bukanlah makna bawa laju sangat, tak ada. Tak adalah macam cerita Pilamri tu. Tuan-tuan kan. Kan apa tu, Pilamri tu hidup balik. Kan bila dengan bawa jenazah semua boleh tengok, mayat dia balik. Maka dia pun lari putar lampetin sampai jenazah apa kerana pun jatuh, tuan-tuan. Memang orang kata macam lipas kudung dia lari, tuan-tuan. Kena jenazah hidup balik. Dia tak adalah sampai macam tu sekali. Cuma kalau boleh dibawa agak cepat. Dia tu bawa cepat. Kalau kita zaman sekarang ni masing-masing dah ada pun jenazah kan. Dah ada pun jenazah, hanya lagi sonang lah. Kita orang kata jalan kaki pun tak apa kan. Tapi kalau seandainya contohnya kita kena memikul jenazah, di mana van jenazah tak boleh sampai ke kubur tu, kawasan jalan kecil, sukar van jenazah nak sampai. Mungkin van jenazah boleh sampai pada had tertentu saja. Nak sampai kubur tu kena pikul. Okey, bila kita pikul jenazah tu, kita bergerak, janganlah bergerak terlampau laju dan terlampau perlahan. Macam tu. Kalau boleh laju sikit. Laju sikit pula, jangan sampailah jenazah keranda tu tercabut sudah. Tuan-tuan. Kan lainlah cerita orang. Kambongih kan hari-hari sini. Apalah dia kata. Tak berguna pun tu kan. Macam tu. Baik. Baik, seterusnya tuan-tuan. Diriwayatkan daripada Abi Daud, daripada Abdi, daripada hadis Abu Majidah, daripada Ibnu Mas'ud, qala sa'anna Nabi SAW an masyi fil janazah. Ditanyakan kami kepada Nabi Muhammad SAW tentang berjalan dalam menguruskan jenazah. Tentang berjalan al-masyi fil janazah. Qala, maka Nabi SAW bersabda, dia kata, duna al-khabib. Jangan sampai kamu bergoyang. Jangan sampai bergoyang ataupun bergoncang jenazah. Duna al-khabib. Yakun khairan ta'ajjala ilih. Kalau seandainya jenazah itu baik, maka kamu mensegerakan ia akan dia. Seolah kamu mensegerakan dalam menguruskan dia. Wa in yakun ghairu zalika, kalau selain demikian, mana jenazah tu buruk amalan dia, fabu'dan li ahli nar, maka kamu percepatkan kehinaan dia kepada ahli neraka. Kehinaan dia kepada neraka, tuan-tuan.
Baik. Kemudian berkata pula Ibrahim An-Nakhili. Dia kata berkenaan dengan orang kata menguruskan jenazah tadi, al-ajil ahabba ilaihim min ibtah. Bersegera terlebih kasih kepada mereka itu daripada ibtah. Ibtah ni mana berjalan lambat. Berjalan lambat ataupun berjalan lembab. Makna kita bersegera itu lebih baik. Ajalah ni segera lebih baik. Cepatkan sikit lebih baik. Tak adalah sampai kita berlari macam 100 meter punya berlari. Tak ada. Tak ada macam tu. Ya. Kang silap-silap kan telangkah tunggu kang tak tergolek pula. Jenazah pun habislah tercampak sana tercampak sini sebagainya. Jenazah pun bergolek, silap-silap jenazah bangun balik. Apa pula ni? Kan? Kau bawa lain berbaik sikit kan. Kan dah lotu kepala kan. Itu tambahan cerita saya lah kan. Jadi tuan-tuan, jadi al-ajal ahabba ilaikum min ibtah. Maknanya bersegera terlebih kasih kepada mereka itu daripada berjalan lembab. Dan makruh bersegera yang boleh allazi yashakku ala dha'fatin may yatbuha. Yang makruh ini ialah makruh bersegera bercepat sehingga menyukarkan orang yang lembab di dalam mengikut dia. Itu makruh. Sebab dalam kita menguruskan jenazah mungkin ada orang yang cerdas, ada orang yang jalan lembab, ada orang tua dan sebagainya. Kalau kita terlampau laju kang, kemungkinan orang yang berjalan lembab ni dia tertinggal ke belakang. Laju bona lah dia bawa kan gitu. Dosup pun ya tu, dia hilang dah kan. Jadi orang yang tua ni, yang kata sakit lutut dan sebagainya, kan, yang kadang-kadang tak boleh nak bawa motor dan sebagainya, sudah tentu dia pun rasa jauh laju bona atau imam ni buat jenazah ni kan, macam lipat kudung bawa kan, sampai dia pun tertinggal. Jadi kalau boleh janganlah sampai orang yang jalan lambat ni tertinggal. Macam tu. Biarlah mereka pun sama-sama dapat meraihkan jenazah yang tengah pun diurus ataupun diusung dibawa ke kuburan macam tu. Dia sebut dalam kitab ni, dia kata wa yakrahu isra' allazi yashukku ala dha'fatin may yatabuha. Dia kata dimakruhkan bersegera yang boleh menyukarkan kepada orang yang lemah daripada mengikut jenazah. Daripada mengiringkan jenazah tu. Jangan sampai begitulah. Kerana dia pun nak tengok juga jenazah kan, dia nak iringkan juga. Baik, kemudian waqala Ibrahim An-Nakhali nasu biha qalilan wa la yadubbu dabibal yahud wan nasara. Disebut oleh Ibrahim An-Nakhali, percepatkan sedikit. Dia kata nasu biha qalilan, cepatkan sedikit dalam berjalan bawa jenazah tadi. Wala tadubbu, dan jangan kamu dalam keadaan merayap. Merayap ni jalan lompat bona, kan? Seolah seperti merayapnya orang Yahudi dan Nasrani. Yang mana orang Yahudi Nasrani ni dalam menguruskan jenazah tu dia lambat gitu. Lambat, lekor gitu kan. Bila nak sampai ke kubur. Jadi kalau kita ni, kalau konteks Islam ni, kita kalau boleh nak cepat. Nak cepat, nak segera, tapi janganlah sampai kita tidak meraihkan orang-orang yang lemah yang di belakang, yang menyebabkan mereka tertinggal, yang kadang-kadang mereka pun nak bacakan sedekah Fatihah ke dan sebagainya. Jadi bila tengok jenazah tak ada depan mata, mereka pun tak nak baca apa-apa lagi. Mereka pun tak nak bersedekah lagi. Dan kemungkinan bila sampai kubur pun tu dah kumi dah. Laju botol ni. Kan gitu. Jadi kalau boleh kita meraihkan semua orang, insya-Allah. Itu saja tuan-tuan tentang perbincangan kita pada petang ni. Ada 3 tajuk yang kita bincangkan. Mudah-mudahan dengan sedikit perbincangan pada petang ini, insya-Allah sekian banyak akan menambahkan ilmu kita, memantapkan lagi tentang pengetahuan kita, ilmu kita berkenaan dengan pengurusan orang telah meninggal dunia, insya-Allah. Sekian, wallahu a'lam bissawab wa ilaihi warji'u wa ma'am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyan ya fataya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftahal al-arifin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan.
اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم